Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang berbahagia, Tuan Pengurusi Masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid dan seterusnya, jamaah maghrib, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Marilah saya dan kita semua sentiasa dalam hati kita ada rasa kesyukuran kerana masih lagi dilorong dan didorongkan kepada jalan-jalan takwa dan juga jalan-jalan kebaikan. Sesungguhnya kita semua adalah hamba Allah SWT yang tidak ada daya dan upaya sedikit pun tidak boleh memberi apa-apa manfaat dan mudarat illallah, melainkan izin Allah SWT. Dialah Allah Al-Khaliq yang mencipta, dialah Allah Al-Malik, Raja yang menguasai ciptaannya, dan dialah Allah Al-Razik yang berrezeki pada seluruh makhluk-makhluk dia. Jadi kita bersyukur dapat salat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian dapat duduk dalam majlis membesarkan Allah, mensalawati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil majlis sakinah, ketenangan, majlis maghfirah, keampunan Allah SWT. Tuan-tuan semua yang duduk pada malam ni, mesti dalam hati kita ada rasa ta'azim kebesaran majlis ini. Walaupun yang duduk ni tiada ramai, kalau ada majlis-majlis kerajaan di mana-mana kan, majlis halalai itu tengok yang hadir puluhan ribu, bola sepak, pesta-pesta di pantai itu hadir, membubu-bubu manusia, Masya Allah. Tapi kalau yang ini dipanggil tak datang. Ini siap dalam viral ada, azan lagi, panggil lagi, tapi yang hadir inilah mana Allah rezeki tuan-tuan, didahulukan hidayah berbanding orang lain. Maka kita marilah bersyukur sangat-sangat, sebab daripada ramai-ramai orang-orang yang ada tinggal di kawasan sini, Allah Ta'ala pilih tuan-tuan dan puan-puan untuk melazimkan diri dalam majlis ilmu. Yang mana siapa yang lazim duduk dalam majlis ilmu, maka mudah untuk jalan ke syurga insya-Allah. Jadi kita sama-sama berselawat dahulu sebelum kita memulakan kuliah kita. Barakat makiyah. Tuan-tuan ikut jelah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafiz, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Al-Hafiz sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Al-Hakimi bima arahu Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Al-Hakimi bima arahu Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Al-Hamid, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Al-Hamid sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Hamini liwa'il hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina hamini liwa'il hamd sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barsallam. Al-haini li ummati anin nar.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-haidi li ummatihi anin nar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barsalam. Ada yang bawa kitab tu satu ya, selawat yang 168 Al-Habib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-habib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Habibir Rahman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Habibir Rahman sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Habibillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Al-Hijazi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Hijazi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka. Al-Hujjah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Hujjah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka. Al-Hujjatil Balighah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Hujjatil Balighah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka. Hujjatillahi ala al-khalaiq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina hujjatillahi ala al-khalaiq sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Hirzil ummiin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina hirzil ummiin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka. Al-Harami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Harami sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka. Al-Harisi ala al-iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Harisi ala al-iman sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka. Al-Hasib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Hasib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka. Kau serat tu. Jadi tuan-tuan, insyaAllah ya, kita akan sambung dalam bab ya, sifat taqwa kepada Allah SWT ya. Masih lagi dalam perbahasan sifat taqwa SWT. Jadi kita jangan rasa jemu, jangan rasa bosan ya. Sifat-sifat agama ni hendaklah dia berulang-ulang ya, lagi dan lagi belajar. Tadi tuan-tuan sembahyang maghrib tadi, semalam pun maghrib sama juga, 3 rakaat macam tu juga. Sifat agama ni sentiasa berulang. Sebab tiap sembahyang Jumaat diwasiatkan takwa. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Kita akan berhenti bila kita dimatikan oleh Allah SWT. Ketika itu kita dah rehat. Ya, insya-Allah jika kita bersusah-susah di dunia, alam kubur nanti kita akan rehat. Ya. Dan kita sentiasa minta kepada Allah ya, supaya Allah Ta'ala dengan ihsannya beri sifat takwa pada kita. Walaupun belum datang sifat itu pada diri kita, baru belajar cakap, tidak mengapa ya, dipercakapkan, dibahaskan, diulang-ulang. Mudah-mudahan sifat tadi datang dengan kita berusaha dan berdoa kepada Allah SWT ya. Baik, tempoh hari kita telah membahaskan iaitu apakah ganjaran, keistimewaan untuk orang yang bertakwa, iaitu didatangkan ayat Al-Quran. Pada minggu ini kita sambung, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Maryam ayat 64. Itulah syurga yang hendak kami pusakakan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Bila dengar Allah nak bagi kita syurga ni, kita rasa gembira. Sebutlah amin macam tuan-tuan ni dah. Bisikkan amin. Ya Allah, amin, saya nak syurga, ya Allah. Ada satu orang tua nama Pak Ahmad. Dia buat usaha dakwah ni cukup kuat sungguh-sungguh. Walaupun dia sebagai tukang kebun, ya, arwah almarhum dah meninggal. Bila dengar ceramah atau bayan pasal syurga, terus angkat tangan, ya Allah, saya nak syurga, ya Allah, Allah, minta sungguh-sungguh dia nak. Subhanallah. Bila sebut pasal neraka tu nampak kegentaran, ya Allah, minta ya Allah, na'udzubillah, ya Allah. Dia terus taruh tangan. Sekali pandang orang, apalah macam ni. Orang tengok tu kan. Tapi penghujung ni memang baik, tuan-tuan. Penghujung meninggal itu, subhanallah, dapat mengucap, disembayangkan oleh ratusan orang di Masjid Sami Sri Petaling. Oleh maulana, pelajar-pelajar hafiz, pelajar-pelajar alim di sana meninggal. Masya Allah. Walaupun dia sebagai tukang kebun, ya, di Johor tu, ya. Jadi kita pun macam tu bila dengar tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya, itulah syurga yang hendak kami pusakakan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Jadi kita semua sedang usaha nak dapat sifat takwa yang sebenar. Tuan-tuan, kita dah barangkali sikit sebanyak tu ada sifat takwa, takut pada Allah Taala tu. Apa makna takwa? Takut semata segi bahasa dia, tapi segi hakikat dia yang memelihara diri daripada kejahatan. Membuat seluruh ketaatan Allah, jauhi segala kejahatan. Jadi alhamdulillah, sebab sikit sebanyak kejahatan tu kita dah hindari. Kebaikan tu kita baru belajar nak cari kebaikan demi kebaikan. Datang mengaji, datang ke masjid, tuan-tuan, ya, buat sedekah, berzikir, baca Al-Quran, solat-solat sunat, ya, infak sana, infak sini, berbuat baik pada jiran, kawan-kawan. Itu semua sifat takwa, ya. Di samping mungkin ada kejahatan yang kita masih belum dapat tinggal lagi. Doa minta Allah Taala, ya. Kita dapat tinggalkan perkara tadi. Jadi apa balasan untuk orang yang ada sifat takwa ni? Allah nak pusakakan syurga. Amin, ya. Subhanallah. Sebaik-baik tempat kembali kita besok. Natijah daripada kehidupan kita ni besok sampai yaumil mahsyar, apabila Allah SWT declare, umumkan, seorang-seorang akan diumumkan, sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, faqad faz, sesungguhnya dia adalah orang yang berjaya. Siapa yang dijauhkan neraka, hari ini kau selamat neraka, kau akan masuk syurga, masa itu sangat kegembiraannya tak terhitung, tuan-tuan. Orang yang diisytiharkan kamu hari ini tak dapat masuk syurga dan kamu akan diumban dalam neraka, Masya Allah, na'udzubillah, orang tu dia punya kesal, ya Allahu Akbar, ya. Sehingga di yaumil mahsyar lagi dia dah minta Allah SWT, ya Allah, macam ni punya azab dalam yaumil mahsyar ni, Allah, kami dah tak tahan, ya Allah, sangat panas, ya Allah, kau segeralah campakkan kami dalam neraka. Dia sendiri minta nak masuk neraka secepatnya. Dia tak tahu neraka tu maha dahsyat, ya, yang mana apinya dah 69 kali ganda daripada api dunia ni kepanasannya. Firman-Nya lagi, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, Muhammad ayat 15. Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Firman-Nya lagi, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, Asy-Syu'ara ayat 90. Dan syurga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ayat-ayat mana yang berkaitan dengan takwa ni memang balasan di syurga belaka. Jadi tidak ada syurga untuk orang yang tidak ada sifat takwa. Jadi orang yang tak ada takwa ni, besok yaumul mahsyar, dia orang mukmin juga kena masuk neraka dulu. Jika tidak diampunkan Allah, jika tidak dapat syafaat Nabi SAW, kena cuci juga neraka.
Tak tahu berapa ribu tahun sampai dosa-dosa habis, barulah dia akan dimasukkan dalam syurga. Nauzubillah tuan-tuan. Jangan kita ada terdetik macam tu. Setengah orang buat gurauan. Orang semua tak nak masuk neraka, tak apa, biar aku masuk. Boleh jumpa artis-artis sana. Boleh jumpa bintang-bintang pujaan dia, pemain-pemain bola sepak gitu. Dia bergurau macam tu. Jangan tuan-tuan. Kalau kita dengar mungkin sudah ada kawan-kawan kita gurau macam tu, kita kena nasihatkan. Jangan kita nak loya buruk dengan Allah SWT. Allahu Akbar. Firman-Nya lagi, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Al-Qalam ayat 34. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan memperoleh syurga jannatun na'im dari Tuhan mereka. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan mendapat tempat dalam syurga an-na'im. Syurga ni banyak nama, Firdaus, Na'im, Ma'wa dan sebagainya. Firman-Nya lagi, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Al-Qamar ayat 54-55. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam taman dan diiringi sungai dalam majlis kebenaran si Raja yang Maha Kuasa. Ini gambaran syurga besok. Ada sana sungai. Kat dunia ni kan kita suka cari pantai-pantai, sungai-sungai kan, berkelah. Tapi besok sungai di syurga esok tak sama macam di syurga. Di dunia ni sama sekali tidak akan sama. Jauh tak boleh digambar. Sungai daripada apa? Madu. Ni kat dunia nak cari madu pun payah. Kelulut tu lah dapat asli. Yang lain semua tuan-tuan beli madu mahal kena tipu, kencing manis naik. Kata madu hutan tualang Pahang. Madu tu bancuan gula je. Beli madu apa? Madu Yaman. Ini orang pergi haji Mekah ramai tertipu. Yaman bawa kita pun, wah Yaman dengan Yaman tu beli. Tak tahu orang Arab pun sana babak menipu ni pun kuat juga. Dia pun boleh produk, hasilkan madu-madu. Import daripada negeri China, dia packing je. Macam banyak sangat madu kat Yaman tu pelik, sampai kat Malaysia dia jual. Semua kedai-kedai ada jual. Macam tu. Banyak sangat madu gunung tu, Yaman tu. Kita pun berilmu madu ni lemah. Sebab kita tak amalkan sunnah. Tuan-tuan tak berapa mahir bab madu ni. Macam mana nak betul-betul tahu asli madu tu? Pakat, ini asli, mahal asli. Akhirnya kita minum madu tu tak dapat khasiat, dapat penyakit lagi. Sedangkan madu tadi memang sebenarnya sunnah Nabi, dan insya-Allah menjadi syifa, penyembuh apa juga penyakit. Termasuk kencing manis, minum madu pun insya-Allah boleh ada kesembuhan dengan izin Allah SWT. Jadi kita kena tahulah sedikit beberapa testimoni madu tu asli macam ni. Sikit-sikit ilmu tu kena tahu, Jadi sungai di syurga besok, sungai madu, sungai arak, sungai susu, dan juga sungai air air mineral yang sangat manis dan sangat lazat. Masya Allah. Tuan-tuan, minum bukan minum untuk hilangkan haus. Minum tu untuk kelazatan ya. Minum nak lagi. Nak dapat sedap je minum tadi. Kalau kita di dunia ni tuan-tuan dapat minum cendol semangkuk, kan, dibagi air lecikan semangkuk lagi, tuan-tuan dah tak dapat minum lagi yang kedua dah. Betul tak? Macam tu. Keupayaan perut kita tu. Dah makan durian musangking 1-2 pulas tu dah tak boleh makan lagi. Untuk durian yang kedua dah. Sebab limited keupayaan mulut kita, perut kita tu kan. Tapi di syurga esok tidak. Makan, minum. Makan buah tu
Makan pisang, sedap sangat makan. Lazat. Makan ni, buang kulit dia. Makan lagi, lazat, buang kulit. Kalau tengok kat belakang kulit dia satu bukit dah. Allah Akbar. Punya sedap. Tapi tak ada kata sakit kembung, perut sakit perut apa, tak ada. Makan untuk sedap dan nikmat. Tak ada buang air kecil. Yang besok tertanya-tanya kat syurga, mana tandas, saya nak cari tandas. Tak ada tandas dalam syurga. Ya, tak ada bilik mandi dalam syurga. Semua yang keluar pada kita ialah peluh saja, wangian-wangian, masya-Allah. Ya, tidak ada kotoran dalam syurga. Minum begitu juga, minum arak. Ya, arak kat dunia kita tengok pun tak ada keinginan lah. Wallahualam lah tuan-tuan, ada keinginan macam mana. Bau dah tak sedap. Tapi besok dalam syurga, cedok arak tu berkendi emas minum. Allahu Akbar. Lazat dan nikmat sampai ujung rambut, ujung kaki, rasa kelazatan minuman arak tadi, ya. Subhanallah. Tidak mabuk. Ya. Di antaranya lagi ialah mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ini antara kelebihan fadilat orang yang ada sifat takwa. Selain daripada diwariskan syurga tadi, maka akan diberi kemuliaan di dunia dan juga akhirat. Siapa ada sifat takwa, pasti Allah SWT akan bagi mulia dunia dan juga alam akhirat. Kalau tak ada sifat takwa, yakin selain daripada sifat takwa tadi, kita akan dapat kehinaan. Pasti akan dapat kehinaan. Jika tidak di dunia, dekat akhirat. Mungkin kat dunia dia dimuliakan. Mungkin dia menteri ke, raja ke, tak ada iman, tak ada takwa. Orang sanjung puji macam Fir'aun, macam Haman. Ya, macam Namrus. Mati ya dah hina dah. Start mati hina. Dalam kubur akhirat tak lagilah teruk, tuan-tuan, ya. Apa firman Allah Taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang amat mulia dan kamu dalam pandangan Tuhan ialah orang yang lebih bertakwa. Ingat tuan-tuan, pada pandangan manusia macam-macam ni. Ini dia ada pangkat Datuk, Datuk Seri, ini Tuan Haji, ini keturunan Said, ini keturunan ini, macam-macam pandangan manusia. Ini hartawan. Pandangan manusia berbeza-beza, tengok kedudukan dia tu. Oh, ini ada kereta Mercedes, ini kereta BMW, ini kereta murah ni. Kereta Wira lama macam tu. Ini tak ada kereta langsung. Pandangan manusia hina semua pada pandangan manusia itu saja. Tetapi sisi Allah tak berbeza. Allah telah menjanjikan kemuliaan di sisinya dengan takwa. Sisi Allah hanya takwa saja, bukan dengan sebab keturunan. Oh, dia ni keturunan raja ni. Orang akan pandang mulia sebab dia keturunan raja. Bukan dengan sebab harta, kekayaan. Wah, dia ni keturunan Qarun. Harta dia banyak. Tanah dia banyak. Dia ada helikopter macam tu. Jadi orang pandang mulia dia. Itu pada pandangan manusia saja. Dan bukan dengan sebab yang lain lagi, pangkat ke, kedudukan ke. Ya, dia kerabat menteri ke, ya, Perdana Menteri ke, yang di Bertuang Agung ke. Bukan, ya. Bukankah dengan takwa itu Allah dan Rasulnya telah menjanjikan berbagai-bagai kebaikan dan kebahagiaan, darjah dan kebajikan, kesempurnaan dan kemenangan, harta, kekayaan dan keuntungan. Semua itu agak terlalu panjang jika mau diceritakan dan terlalu sukar untuk mau dihitung. Jadi telah terbukti tuan-tuan, contohnya ialah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dahulunya mereka hina sebelum datang iman dan juga Islam. Sehingga kerajaan Rom dan Parsi tak nak takluk. Mekah Madinah ni tak nak takluk. Sebab masyarakat jahiliah itu dahsyat sekali. Belum datang iman Islam. Tawaf dalam keadaan bogil. Ya, mereka akan berperang sehingga keturunan demi keturunan. Walaupun hal kecil. Haiwan masuk ke kawasan dia, makan apa, dah jadi peperangan sampai berketurunan. Meninggal dia, nak orang meninggal wasiat besok jangan lupa sambung peperangan ni sebab ada
Ternakan dia pernah makan tanaman gitu. Dia wasiat. Perjudian dia macam mana? Dia belah perut ibu yang mengandung. Nilai wanita masa itu begitu rendah. Kalau tengok perempuan mengandung tu boleh belah perut dia, tak ada siapa boleh dakwa. Belah tengok anak lelaki perempuan, okey ambil siapa yang menang. Dia punya betting dia. Ya, minum arak daripada tengkorak manusia. Tak ada pakai gelas, ada mangkuk pakai tengkorak manusia. Wah, megah. Arak pula ya, dah usia di peram tu puluhan tahun. Itu masyarakat jahiliyah. Tetapi bila datang Nabi bawa caiman, bawa la ilaha illallah, bawa usaha dakwah, seorang-seorang beriman di kalangan para sahabat, di kalangan hamba beriman. Hamba beriman pun hamba abdi. Seperti siapa? Bilal Ar-Rabah radhiyallahu anhu. Tengok mulianya Bilal hamba sebab ada sifat takwa tu. Sampai dia hari kiamat nama dia orang panggil Bilal. Ada tak di sini tukar nama Bilal ada? Tulis kat papan tu juru azan 1, juru azan 2. Tak naklah panggil Bilal, tak ada. Ya, ataupun tukang azan tak ada. Tetap dia jatuh Bilal. Satu dunia panggil Bilal. Kalau ya. Istilah panggilan dia sebenarnya muazzin. Tapi orang panggil Bilal. Sebab apa Allah bagi kemuliaan Bilal ni? Walhal dia adalah hamba Habsyi, rambut kerinting, muka hitam, badan satu badan hitam, bibir tebal. Ya. Oleh kerana dia ucap la ilaha illallah, dia dapat iman, dapat Islam dan dia terus membawa dakwah. Akhirnya kat dunia Allah Taala bagi kemuliaan. Ya, dia tukang azan pada Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Sekali tu orang nak ambil alih jawatan Bilal dia. Orang lain nak try azan lah. Azan ni lebih sedap daripada Bilal. Sehingga pada hari itu malaikat turun. Tanya-tanya. Hari ini tak masuk subuh ke di Madinah? Malaikat di langit bertanya-tanya. Azan tu tak sampai ke langit. Jadi sebab nilai azan tu yang tuan-tuan pandang pada sedap. Tapi keikhlasan dia dan keimanan dia azan tadi, niat dia, nawai itu dia apa azan. Kalau kita azan tu nawai tu nak tunjuk lagu sedap, tak sampai ke langit azan. Ya, Bilal ni hamba orang kulit hitam, macam mana dia apa dunia azan ni? Tak sama macam orang Arab ni lahjah sedap dia tu. Tapi sampai ke langit yang ketujuh sana, masya-Allah. Ya. Kerana apa? Keikhlasan dia nak panggil orang kerana Allah SWT. Sehingga Bilal, Nabi dengar tahu tapak dia mengiringi Nabi masuk dalam syurga. Dan Bilal sebelum dia meninggal, dia menjadi governor di Mesir. Asal hamba, sebelum dia meninggal sempat jadi governor di Mesir. Dan dia berkahwin dengan wanita Parsi bermata biru. Dia Allahu Akbar ya. Itu mana dunia Allah muliakan, akhirat lagi Allahu Akbar. Mengiringi Nabi masuk syurga. Ya, jadi tuan-tuan yang sehati kalau kita miskin, yang sehati kalau kita apa tak ada jawatan. Kat kampung tak ada jawatan, aku duduk kampung sawah Songgala ni dah berpuluh tahun tak ada apa-apa jawatan orang tanah. Yang sehati. Ya. Kerana apa? Allah SWT akan beri kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun kerja tukang sapu, wajah kena buruh tapi ada sifat takwa di sisi Allah, dialah sangat mulia. Ya, baik. Dalam konteks ini sila perhatikan madah berikut. Ini madah Arab. Man yattaqillaha fazaka allazi siqa ilaihi al-majjarur rabih. Siapa yang bertakwa pada Allah mendapat keuntungan yang berlimpah ruah. Jadi kalau kita nak dapat keuntungan dunia akhirat berlimpah ruah, usahakan sifat takwa sungguh-sungguh dalam kita, takut pada semata sungguh-sungguh. Itu jalannya macam mana cara dia tu? Buat segala suruhan Allah tu buat, perintah Allah buat. Sama ada yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita.
Datang ke masjid waktu pagi sejuk. Kan susah tu. Nak bangun pukul 4 pagi, 3 pagi solat tahajud. Kan susah tu. Tapi dah kerana kita takut SWT, ya Allah, kalau aku tak buat ni besok, macam mana kat kubur aku ni gelap? Macam mana lah besok aku nak menghadap Allah? Takut tidak digolongkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Orang yang solat tahajud ni ialah menelusuri jalan orang-orang yang soleh. Kita tak masuk grup tu orang soleh. Sebab apa? Tak buat tahajud. Jadi kita bangun malam buat 2 rakaat, 4 rakaat. Ya? Mada yang lain pula berbunyi, Man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullahi fazaka syaqi ma darra zat ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma zalaqi ma yasna'ul abdu bi'izzatil ghina wal 'izzatu kullul 'izzi lil muttaqi. Apa maknanya? Sesiapa yang mengenal Tuhan tetapi membelakanginya, bukankah itu celaka namanya? Dia ngaku tanya, kenal Allah tak? Kenal, tapi sembahyang tidak, puasa tidak, buat kebaikan tidak. Ada tuan-tuan orang macam tu kan? Ramai. Dalam perkara beramal agama manusia, tengok susah hidupnya. Dapat asnaf masuk asnaf. Miskin agama, miskin dunia. Kita buka jalan, jomlah datang masjid, ajaklah. Tak mau juga. Susah kita nampak hidup dia. Orang yang tak sembahyang ni susah hidup dia. Masalah bila susah tadi, dia akan menyusahkan pula orang lain. Bila dia tak ada iman, tak ada agama tadi, dia akan menyusahkan. Macam-macam masalah dia akan berlaku. Jadi jalan kita buka jalan ni supaya kamu dapat kesenangan hidup ni, jom sembahyang. Sembahyang, sujud bersama ta'ala, datang masjid. Tentu orang yang selalu datang masjid ni untuk pengajian, ada rezeki. Membuang-buang ada makanan, tak nak. Betul tak? Rezeki. Dia terpaksa beli. Satu orang tu dia, saya kena satu hari Ustaz kena RM50 bagi cukup untuk makan saya, RM50. Saya kena mesin rumput ni cari lebih daripada itu, baru boleh dapat duit rokok, duit apa. Saya dah try sembahyang tapi susah juga dia. Caranya tu. Mengucap saya astagfirullahalazim, istighfar. Yang macam tu, terbujuk dia kan. Dia mula-mula sembahyang siap mau datang surau elok. Dah sejuk hati kita. Lepas tu dah tak datang balik. Langsung tak nak sembahyang balik. Dia kata, saya dah buat sembahyang. Sama je kata dia. Allahu Akbar, sian ya. Kita kena doakan orang macam ni. Jadi kalau orang aku kenal Tuhan tapi dia membelakangi, mana tidak membuat perintah Allah, maka itu celaka namanya. Segala bencana mentaati Tuhan takkan membahayakan jika dapat ditahan. Kaya di dunia bukanlah kemuliaan. Kemuliaan hakiki mentakwakan Tuhan. Jadi yang ada kekayaan kat dunia ni bukan hakiki, bukan sebenar. Sekelip mata ya Allah nak ambil. Wah ya Rais, Allah boleh jadikan muflis kelab sekelip mata ya. Wah ya duit segala ada tu, Allah kenakan penyakit dia dah langsung. Harta dia tak boleh bantu dia, tak boleh rawat sakit dia. Kena cancer stage 4 dah. Tak boleh. Ya, sekelip mata Allah tarik harta dia tadi. Tak beri manfaat pada dia. Ya. Tetapi orang yang ada takwa, itulah orang yang kaya sebenar-benarnya, insya-Allah taala, ya. Wasiat ulama mengenai takwa. Berkata para ulama ridwanullah alaihim, takwa itu adalah menuruti perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan lahir dan batin, seraya merasakan bahawa kebesaran yang hakiki itu adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita merasakan kehebatannya, ketakutannya dan kegerunan terhadapnya. Jadi ini ta'arif sebenar takwa itu. Apa makna takwa sebenar tuan-tuan? Iaitu
Ikut seluruh perintah Allah daripada bangun tidur tu sampai tidur balik, seluruh perintah Allah. Kehidupan kita ni 24 jam ada je perintah Allah Taala. Tak ada yang kata satu tu waktu free, boleh bebas, nak buat dosa boleh, tak ada. Ya. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, hujung rambut ke hujung kaki ada perintah Allah. Itu orang yang takwa tu. Sedaripada dia buat, terbuat dosa sikit tu istighfar, cuba taubat. Ya. Dan dia apa? Meninggalkan larang Allah lahir dan batin. Sedaya upaya. Yang lahir benda yang zahir lah. Masyarakat yang zahir tu nampak tu. Yang batin tu tak nampak. Dengki, khianat, riak, sombong, sum'ah, apa lagi? Ya, dalam hati tu. Itu dipanggil apa? Yang batin. Pun dia usahakan. Ya, ditinggalkan. Kat hati tu tak ada cemburu orang lain. Orang kaya, alhamdulillah rezeki dia. Mudah-mudahan kakal rezeki dia. Ya, aku tak dapat beli kereta baru, alhamdulillah aku naik motor ni, bersyukur lah. Itu rezeki Allah bagi dia gembira. Ya, sebab apa? Dia faham. Ya, di sisi Allah Ta'ala, orang ada sifat takwa tu, insya-Allah dia akan kaya besok di akhirat. Aku sikit ni senang, besok ke akhirat tak kena dakwa. Hisapnya sikit. Ya. Kat kubur tak ditanya, kenapa kat dunia kamu tak buat rumah banglo, kamu duduk rumah murah ya, kenapa? Tak ada malaikat tak tanya. Kenapa kat dunia kamu tak usaha capai matlamat, beli kereta BMW, tak ada. Ya, tetapi yang akan ditanya orang yang banyak harta tu. Jadi dia akan berlapang dada, redha. Itu orang yang sifat takwa. Boleh azan dulu lah. Ya, lepas tu kita sambung insya-Allah. Sambung sikitlah 5-10 minit baru. Jadi ulama beritahu sifat takwa tadi segi ta'arif yang sebenar iaitu menjunjung ataupun mengikuti seluruh perintah-perintah Allah SWT dan meninggalkan larang Allah yang lahir dan juga yang batin. Ya, yang nampak, curi, zina, minum arak, judi, tikam meko, ya, pergi ke bomoh, apa-apa saja larang Allah yang zahir, riba segalanya, rasuah, juga yang batin yang tidak kelihatan, iri hati, hasad, dengki, ada sifat ananiah, keakuan, sombong, ya, dan sebagainya. Sedaripada kita, ya, kita cuba apa? Tanam dalam diri kita sifat redha, syukur, sabar, pemaaf, ya, tidak ada dendam, ya, dan sebagainya. Dan dalam hati kita, orang yang takwa tadi merasa kebesaran. Dalam hatinya hanya ada kebesaran, keyakinan pada Allah Taala. Selain Allah SWT itu semua dia yakin tidak boleh memberi apa-apa, kemanfaatan dan juga kemudaratan. Ya, dia tak ada takut. Orang yang takwa ni tidak ada takut selain pada Allah SWT. Sebagian para mufassirin mengertikan maksud firman Allah, bertakwalah pada Allah dengan sesungguh takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih, iaitu Allah Ta'ala itu harus ditaati, tiada boleh dimaksiati, harus diingati, tiada boleh dilupai, dan harus disyukuri, tiada boleh dikufuri. Sebab itu jika seorang hamba ditakdirkan mempunyai 1000 diri yang lain kepada dirinya atau 1000 umur lagi kepada umurnya, tidak mampu semua, tidak mampu bertakwa SWT dengan sesungguh takwa, sekalipun ia sanggup membelanjakan semua harta kekayaan yang ada dalam tangannya untuk tujuan mentaati Allah Ta'ala dan mencintainya. Yang demikian itu disebabkan amat besar hak Allah Ta'ala kata hambanya, dan juga kerana amat hebat kebesaran Allah dan amat mulia kedudukannya serta tinggi kemuliaannya. Rasulullah sebagai orang yang amat sempurna penunaiannya terhadap hak Allah Ta'ala telah berkata dalam doanya, iaitu sebagai suatu pengakuan dari baginda akan ketidakupayaan tak menunaikan sepenuh kesyukuran Allah SWT. A'udzu biridaka min sahatik wa bimu'afatika min uqubatik
wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu dan dengan keampunanmu dari pembalasanmu. Dan aku berlindung denganmu daripadamu. Tidak mampu aku menghitung kepujian ke atasmu, seperti yang kau memuji atas zatmu sendiri. Itu Nabi sendiri tentang sifat rendah diri dia. Apatah lagi kita semua. Ya, kita memang tak mampu tuan-tuan untuk menjunjung seluruh perintah-perintah Allah tuan-tuan ya. Di kala ni kita nak buat perintah Allah tu kalau saya seberat, mengaji satu hari kadang tak mengaji. Kadang satu hari tak berselawat pada Nabi, itulah lemah gitu. Ya. Ada time datang malas tu. Masjid pun ada yang tak datang. Mana tak datang aku? Tak bersihat lah tu. Tengok, tak sihat sikit dah tak datang masjid. Diuji kekayaan sikit dah tak datang masjid. Jadi kita mengaku yang kita ni serba lemah dhaif. Ya, jadi sebab itu sifat takwa tu setiap kita semua sama-sama kena mengusahakan. Apa nak diusahakan untuk dapat sifat takwa tu? Diusahakan atas iman kita. Bila iman kita diusahakan, iman kita kuat, akan datang sifat takwa tu, ketakutan kepada Allah. Kekuatan tu akan datang bila kita usaha atas iman. Iman lemah, iman kamzur. Bahasa Urdu apa iman? Kamzur. Iman kamzur hai, amal nahi. Bila iman lemah, amal pun lemah. Ya, bila iman meningkat baru amalan akan datang. Semangat untuk beribadah bersama Taala. Ya, jadi insya-Allah. Apa doa yang kita boleh panjatkan? Allahumma ati nafsi taqwaha. Doa kepada Allah SWT. Ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha. Datanglah pada diriku sifat takwa. Datanglah pada diriku sifat takwa ya Allah. Sifat takwa itu hanya pemberian Allah pada kita. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ini yang kita boleh panjatkan selalu tuan-tuan doa. Ya, cari doa tu dalam doa-doa masnun. Ataupun yang paling masyhur doa Allahumma inna nas'alukal afwa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini paling senang ni. Selalu imam baca kita ikut. Jadi kalau sembahyang sunat tu dalam tahajud kita baca Allahumma inna ataupun ini Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mengharapkan padamu petunjuk, hidayat. Wa tuqa, ya Allah bagilah aku sifat takwa ya Allah. Aku ni ya Allah memang tak ada takwa lagi ya Allah, tolonglah ya Allah. Minta pada Allah. Wal afafa, dan minta sifat apa? Penyucian. Ya, kita supaya diri kita ni suci daripada melakukan benda-benda haram. Wal ghina. Ghina ni mana? Ada kecukupan, sifat qanaah, cukuplah apa yang ada ni Allah. Dah umur 60 tahun contoh kan, dah ada segala, tak payah nak kata-kata cari kerja lagi, jadi sibukkan diri lagi. Dah lapang-lapang ambil kerja jawatan anak, jaga cucu lagi, kelang kabut, masjid tak dapat pergi amal ibadat, Lintang Bukang, contohlah, minta maaf lah kalau ada yang terjaga cucu ya. Tapi kata rasa rela hati, boleh kecap semua amal ibadat, tak ada masalah. Tapi kesian kan dah berumur jaga anak cucu lagi. Ya, kelang kabut sana hantar ke sekolah dan sebagainya. Jadi kita biar fokus pada kehidupan akhirat. Ada rasa kecukupan. Duit yang ada tu takkan ke mana dah. Ya, ada sikit mencukupi, banyak tidak membazir. Itu doa. Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ghina tu rasa cukup dah hati kita. Kecukupan dah cukup lah. Ada kereta ni cukup lah, rumah ni dah cukup lah. Tanah pun dah cukup lah. Penting aku amal ibadat ni cukup. Amal untuk ke kubur belum cukup. Ya, wal afafa apa? Sifat Allah bagi penyucian dia kita. Dah tak terlibat lagi dengan benda-benda maksiat. Sucikan diri kita. Ya, itu kita selalu minta bersama Taala insya-Allah. Ud'uuni astajib lakum. Ya, cukup untuk setakat ni pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdina sa jami'a waj'alna sababan liman ihtada.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Saya mohon maaf ada saya silap, terkasa ya menyinggung hati tuan-tuan. Semua segala yang baik daripada Allah SWT. Saya atas kelemahan saya juga dengan izin Allah SWT. Sekian.